Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan bincangkan tentang pasca-modernism ataupun postmodernism. Saya, Nur Aina Nazira binti Anwar, akan membincangkan tentang pengenalan postmodernism. Pasca-modernism adalah satu fahaman yang baru yang berkembang di barat dan kesinambungan daripada fahaman modernism. Fahaman ini seringkali dianggap sebagai cabaran terhadap fahaman modernism. Fahaman ini telah melakukan beberapa perubahan pada struktur ataupun ciri-ciri kehidupan yang menolak dan menentang agama Islam serta nilai-nilai moral yang telah diajar oleh agama Islam. Pasca modernism terdapat beberapa definisi, tetapi di sini saya ingin menjelaskan dua definisi. Yang pertama, definisi daripada Kamus Dewan. Pasca ialah selepas ataupun sesudah ataupun setelah. Dan moden bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru atau cara atau kaedah yang baru. Menurut Jean-Francois Lyotard, postmodernism adalah satu daripada anjakan utama ke arah dunia pasca moden. Ia telah berkembang dan berlakunya perubahan dalam epistemologi, kefahaman terhadap ilmu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu berkembang dan dikaitkan dengan anggapan yang lain. Okey, sekarang mari kita mengenal pasti sejarah pasca modernism. Pasca modernism adalah lanjutan daripada fahaman modernism. Modernism adalah berkait rapat dengan perkembangan dan perubahan prasyarat masyarakat barat. Pada kurun ke-16, ia digunakan untuk mencirikan segala penemuan baru, sains tabi'i dan menghormati zaman moden lebih utama dari zaman lampau. Seterusnya, pada kurun ke-19, setengah ahli Protestan telah menunjukkan secara jelas kecenderungan ahli Kristian pada dunia moden dan sikap radikalisme teologi liberal. Seterusnya, pada akhir kurun ke-19 sehingga ke-20, modernism telah menghadapi pelbagai krisis dalam doktrin dan disiplin gereja. Jadi, di sinilah pasca modernism mula berkembang. Pasca modernism mula berkembang dalam ilmu sains sosial pada penghujung tahun 70-an sehingga pertengahan tahun 80-an menurut International Theory. Michael Kohler telah melakukan satu kajian di mana beliau telah menjelaskan bahawa kemunculan awal pasca modernism adalah sekitar tahun 1970. Jadi, tempoh waktu yang tepat untuk pasca modernism adalah antara 1945 sehingga 1970 kerana pada tempoh masa itu lebih ramai kelahiran tokoh-tokoh ataupun para pemikir yang sekarang. Mari kita tahu matlamat pasca modernism. Matlamat pasca modernism, terdapat beberapa matlamat pasca modernism. Antaranya adalah proses globalisasi yang sedang berlaku melambangkan penguasaan barat ke pelosok dunia. Sehingga ia menganggap gagasan modernisasi harus mengalami proses pemberontakan. Hasilnya telah mewujudkan pembangunan yang serba seragam, materialistik dan rasionalistik. Seterusnya, dilema orang barat terhadap Islam. Orang barat ingin merungkaikan mengapakah Islam melarang gay, lesbian, biseksual dan transgender iaitu LGBT daripada berlaku. Seterusnya, Eropah juga mengandaikan pada masa hadapan akan berlakunya peningkatan terhadap penganut agama Islam. Jadi, mereka telah melahirkan Islamofobia. Yang terakhir, memperjuangkan budaya berbeza daripada budaya majmuk yang dipraktikkan. Pada awal abad ini telah berlakunya pemberontakan pasca modernism. Ianya berkait rapat dengan sesetengah kelompok yang memperjuangkan hak asasi manusia, iaitu kebebasan manusia tanpa batasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Rosli. Saya akan menerangkan ciri-ciri dan kesan pasca modernisme. Ciri yang pertama termasuklah komuniti globalisasi lebih penting daripada nasionalisme. Ciri ini dikenali sebagai globalisasi. Golongan pasca modernisme beranggapan sempadan nasional
adalah satu halangan kepada komunikasi antara sesama manusia. Mereka meyakini bahawa nasionalisme menjadi penyebab kepada peperangan. Oleh itu, golongan Pasca-Modernisme sentiasa mengusulkan kebaikan global adalah lebih penting daripada kepentingan nasionalisme. Ciri seterusnya termasuklah fakta atau kebenaran dan perbohongan adalah sama dan boleh bertukar ganti. Ciri ini adalah satu cabang yang muncul sebagai tabi'i. Golongan Pasca-Modernisme mendakwa bahawa fakta adalah amat terbatas untuk membuat penentuan terhadap apa jua perkara di mana perubahan boleh berlaku tanpa diduga. Oleh itu, apa jua yang diperolehi pada hari ini dianggap sebagai satu kebenaran secara mudah. Boleh dibuktikan sebagai satu kesalahan pula pada hari keesokannya dan seterusnya. Ciri seterusnya di mana fahaman Pasca-Modernisme kecewa terhadap aliran yang dibawa oleh Modernisme. Kegagalan generasi moden dalam menyempurnakan janji-janji mereka untuk mendorong ke arah kemajuan, ilmu pengetahuan, keamanan ini telah membawa kepada kekecewaan terhadap pendukung Pasca-Modernisme secara umumnya. Ketidakkeberkesanan sains, teknologi, kerajaan dan agama dalam menyelesaikan tugas sebagaimana yang dijanjikan turut menyebabkan kekesalan yang dirasai oleh Pasca-Modernisme. Kesannya, golongan Pasca-Modernisme tidak lagi menaruh kepercayaan terhadap ideal golongan Modernisme disebabkan oleh kegagalan generasi moden tersebut. Ciri seterusnya termasuklah semua agama adalah sah dan berhak mendapat pengiktirafan yang sama, di mana ciri ini amat sensitif kerana ia melibatkan kesamaan dan kesahihan semua agama. Pemikiran Pasca-Modernisme mencatatkan bahawa sekiranya tidak terdapat kebenaran mutlak, tentulah tidak ada agama pun yang menawarkan jalan yang betul. Di samping itu, tentulah semua agama sama-sama salah belaka atau sama-sama betul belaka sekiranya tidak ada satu pun agama yang betul. Hal ini bergantung kepada sudut pandangan seseorang, sama ada dia bertolak kepada salah ataupun yang betul. Antara kesan Pasca-Modernisme termasuklah nilai-nilai Pasca-Modernisme amat berbahaya kepada masa depan beragama masyarakat. Barat memahami bahawa zaman sekarang adalah zaman yang mempunyai gaya yang serba baru, bukan gaya yang lama iaitu kolot atau ketinggalan zaman. Nilai-nilai Pasca-Modernisme telah lama meresapi sendi kehidupan manusia. Tiada satu pun elemen kehidupan manusia masa kini yang tidak terpalit dengan makna moden yang diselitkan oleh Barat, baik dalam tata cara berpolitik, ekonomi maupun sosial dan agama. Kesan seterusnya, Pasca-Modernisme merupakan aliran mengkritik Modernisme sehingga mendatangkan kecelaluan minda. Hasilnya, wujud pemahaman-pemahaman baru yang disalah tafsirkan seperti pluralisme, relativisme dan sebagainya. Kesan pahaman Pasca-Modernisme juga mereka memperjuangkan kesaksamaan, hak kemanusiaan, soal keadilan sosial, liberasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang bertujuan untuk menyebelahi kaum wanita. Mereka beranggapan kawalan agama hanya mengekalkan wanita dalam keadaan kolot kerana terpengaruh dengan pemikiran Pasca-Modernisme. Fakta sebenar tentang kedudukan kaum wanita dalam agama Islam ialah mengangkat darjat kaum Hawa daripada lembah perhambaan sama sekali tidak diterima oleh fahaman feminis. Akhir sekali, kesan daripada arus globalisasi yang menjadikan dunia tanpa sepadan menunjukkan pada zaman Pasca-Modernisme ini berlakunya keruntuhan institusi kekeluargaan serta tidak mampu lagi membentuk masyarakat yang mempunyai nilai-nilai moral yang tinggi. Anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sempadan agama dan akhlak disebabkan oleh institusi keluarga yang rapuh agamanya. Tanpa disedari, mereka ini hanya mengejar kebebasan, kemewahan dan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan binti Sulaiman. Saya akan membentangkan contoh aplikasi pengemalan postmodernism iaitu social,
politik dan ekonomi. Okey, dalam sosial, media mewujudkan kebudayaan popular konsumtif, budaya popular yang dibentuk oleh media massa. Okey, media massa boleh menawarkan satu bentuk budaya yang konsumtif dan pengguna media mengikut dan menggunakan siaran televisyen sebagai pilihan kebudayaan dan gaya hidup mereka. Okey, budaya popular yang dibentuk media adalah kepentingan kapitalis dan kejuruteraan untuk memasar komuniti dan membuat keuntungan untuk mereka. Dan ini juga dapat menyebabkan pandangan kepada penonton dari segi pelbagai aspek lah, iaitu macam orang kata boleh dalam ilmu pengetahuan dan pelbagai-bagai info maklumat yang boleh diorang dapat. Okey, so itu pelbagai perkembangan dalam teknologi digital, komputer dan media massa yang mempunyai pengaruh besar terhadap budaya rakyat. Okey, contohnya melalui satelit, radio, televisyen, internet, DVD, CD dan sebagainya yang kita nampak ni lah. Okey, melalui komputer mencipta dunia maya berbeza dari imej yang sebenar, iaitu menyebabkan manusia tidak dapat membezakan antara kehidupan sebenar dan kehidupan maya. Ini juga menyebabkan manusia daripada kehidupan atau realiti, mereka tidak dapat mendapat yang perkara yang sebenar daripada kehidupan maya. Ini menyebabkan berlaku kesalahpahaman daripada kehidupan maya. Okey, daripada postmodernism sangat menafikan tentang kewujudan dan prinsip-prinsip ataupun undang-undang yang telah ditegakkan pada modernism. Okey, selain itu radio, televisyen dan media sosial telah mewujudkan, dan ini juga menyebabkan keuntungan ataupun mereka juga meraihkan keuntungan, meningkatkan keuntungan mereka kerana setiap apa yang mereka lakukan ataupun menjual produk itu menghasilkan keuntungan kepada mereka. Okay, kerajaan haruslah campur tangan dalam ini untuk menyerahkan semua orang untuk merasai dalam mengurus ekonomi. Okey, dah terdapat 3 amalan ekonomi dalam postmodernism, iaitu perindustrian, pemasaran dan pengurusan. Okey, dalam perindustrian, perkhidmatan maklumat, perkhidmatan kewangan, perdagangan, perundingan dan perkhidmatan hartanah, pengangkutan adalah sangat penting kepada ketika itu. Ini termasuk profession seperti guru, doktor, peguam, pekerja sosial, polis, keselamatan dan sebagainya. Ekonomi perkhidmatan dan profesional ini menerangkan ekonomi pasca perindustrian dan pasca atau pasca pengeluaran. Okey, dalam pengurusan pula, era moden juga yang ditandai oleh revolusi perindustrian hasil daripada kemajuan sains dan teknologi yang mengubah struktur status dan fungsi pengurusan. Postmodernism membangunkan idea-idea yang bahawa dunia tidak boleh diramakan dan ditentukan oleh secara tepat. Tiada kebenaran ataupun sejagat yang boleh didapati dan ditafsirkan melalui kaedah saintifik dalam semua keadaan. Okay, keadaan hidup sentiasa berbeza, transformatif, kompleks dan pelbagai. Postmodernism, pengurusan organisasi mencari pengetahuan dan wawasan tempatan untuk membangunkan kemampuan refleksi pengurus dan bekerja untuk membangunkan kemampuan yang ataupun menguruskan keadaan yang lebih. Okey, dan dari segi pemasaran pula, mereka menggunakan media sebagai pemasaran mereka untuk komoditi ataupun produk mereka kepada pengguna. Okey, ini dalam media, dalam ekonomi ini juga banyak berkait antara satu sama lain dalam pemasaran, perindustrian dan pengurusan. Ini sangatlah penting untuk membangunkan ekonomi.
Okey, dan sekali dalam amalan politik pula, media massa dan pelaku politik dalam era maklumat itu postmodernism adalah dua kedudukan yang tidak dapat dipisahkan kerana pergantungan antara satu sama lain, iaitu pelaku politik terhadap media dan perwakilan politik dalam media massa adalah senjata dan penunjuk politik bagi semua pelaku politik. Okay, ada yang berpendapat bahawa dalam dunia politik media massa mempunyai peranan penting. Dalam hal ini, media massa penekanan pada kegiatan komersi mempunyai aktiviti politik yang tinggi dalam politik menjadi pusat ataupun satu perhatian dan satu tumpuan yang tinggi dalam pelaku politik. Okey, kerana pelaku politik sering memberikan perintah politik dalam gambaran yang tertentu kepada masyarakat dan sudah tentu dan sudah tentu dalam masyarakat media adalah bagaimana gambaran politik seorang pelaku muncul di media massa. Okey, bagaimana politik bercakap ataupun seaktif bincangkan media massa atau bagaimana pelakon politik menyampaikan pengumuman mereka di media massa melalui perbincangan dan tindakan politik melalui perbincangan dan tindakan politik yang beranggapan besar media sebagai kenderaan politik ataupun penyampaian maklumat kepada terbuktilah media massa adalah satu peranan yang sangat penting yang memainkan dalam bidang politik kerana melalui itu rakyat boleh mengetahui apa yang berlaku sekarang dan secara peranan politik juga akan melibatkan dalam pemerintahan. Okey, di sini apa yang kita dapat lihat, media massa adalah satu peranan yang sangat penting dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik. Kerana media massa ini boleh merangkumi dari semua benda aspek yang boleh ataupun dipanggil masyarakat ataupun pengguna boleh mendapat pelbagai maklumat atau info daripada media massa. Kerana itu, media massa sangatlah penting untuk menyebarkan satu maklumat yang benar dan daripada realiti ataupun kehidupan yang sebenar. Bukanlah menambah ataupun membuat satu spekulasi yang boleh menjadi satu fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Nazari. Hari ini saya akan membincangkan tajuk kecil iaitu perbezaan antara negara barat dan juga negara Islam. Pasca modernisasi di negara barat, mereka mempunyai version yang lain. Antaranya pemikiran dan juga cara hidup merupakan ukuran mutlak terhadap rationality. Antara manfaatnya ialah kemajuan teknologi dan juga sains barat boleh dipelajari berbanding isu pengklonan teknologi dan lain-lain. Dari segi Islam pula, matlamat dapat ditentukan oleh penggunaan nilai yang terdapat pada teknologi itu sendiri. Contohnya seperti komputer merupakan alat yang sangat berguna sebagai satu platform atau saluran untuk mendapatkan maklumat ataupun memberi maklumat. Jika tiada saringan yang dilakukan, ini dapat memberi kemudaratan terhadap mentaliti dan juga pemikiran manusia. Pada era pemodenan ini, lebih ramai generasi muda maupun tua senang terpengaruh dengan bahan-bahan yang disajikan kerana penggunaannya yang bebas. Seperti mana terhadap pemahaman liberal dan juga neoliberal berkaitan dengan hak asasi manusia yang diiktiraf tanpa mementingkan faktor agama dan juga kesusilaan hidup yang fitrah. Contohnya seperti apabila barat tidak mengamalkan lagi sistem keluarga yang luas iaitu extended family, malah mereka lebih mengamalkan sistem keluarga yang kecil iaitu nuclear family. Tetapi mereka telah mewujudkan satu kecenderungan terhadap pola keluarga yang baharu iaitu lesbian, gay dan sebagainya yang amat berkembang di sana, di negara barat. Malah negara barat seperti Britain, Amerika Syarikat dan lain-lain
telah mewujudkan undang-undang membolehkan LGBT ini berlaku. Apa yang akan terjadi jika masalah ini diteruskan? Negara barat akan menghadapi satu krisis, iaitu krisis genetik yang parah. Perubahan dari segi perspektif barat dan juga perspektif Islam tidak sama. Perubahan yang berlaku di barat merupakan sesuatu yang lebih mekanistik ataupun tertumpu kepada penghasilan bentuk. Contohnya, teknologi tinggi pada waktu ini dianggap mempunyai kuasa yang baik. Kuasa boleh merubah pemikiran dan gaya hidup seseorang manusia. Sedangkan dalam tradisi Islam, kita diberi keutamaan terhadap substance ataupun isi dalam makna perubahan itu kepada manusia. Bila manusia itu berubah daripada tidak baik kepada baik, daripada meninggalkan kemungkaran kepada yang makruf. Kesimpulannya, secara keseluruhan, pasca modernisasi ini merupakan suatu bentuk pandangan yang patologis di atas keburukan negara barat untuk membesar dan mendominasikan sesuatu kebenaran. Penggunaan ideologi tersendiri telah digunakan oleh pasca modernisasi bagi mengkolonisasikan semula dunia mengikut peradaban barat. Di sini saya akan selitkan satu surah daripada Al-Quran, iaitu surah Al-As, ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan serta berpesan-pesan dengan sabar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.